Okay, organizer ready eh? Nanti allow me to share screen Apa dia? Allow me to share screen for my Boleh slides. share screen. Okay, organizer enable share screen sekali eh. Okay, thank you. Okay, kita mula dalam 5, 4, 3, 2, 1. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada semua participants dan juga kepada pembentang ke Biblio Premier siri ketiga dalam salah satu event daripada Karnival Keusahawanan ataupun dalam nama rasmi, nama Inggerisnya Entrepreneurship Carnival 2020. Okay, di bawah anjuran Entrepreneurship Development Center RIUM berserta dengan kerjasama Ministry of Higher Education, Kementerian Pengajian Tinggi. Baik, jadi tanpa melengah lagi, saya saya untuk pengetahuan, hari ini siri Biblio Premier kali ini kita jemput penulis buku sendiri untuk membentangkan buku beliau. Kalau banding dengan Biblio Premier sebelum ni, pembentangnya orang lain tapi penulisnya orang lain lah. Biasanya kadang tulis tu daripada luar semua kan. Jadi hari ni special sikit, kita jemput penulis sendiri. Jadi perkenalkan Datuk Haji Zulkifli bin Abdul Malik. Betul kan nama Datuk? Okay. Latar belakang seperti mana yang saya dapat lah daripada internet. Okay, beliau berasal dari Merlimau, Melaka. Dilahirkan di Singapura pada 11 Julai 1962. Boleh kira umur Datuk berapa semua? Kira. 20, silap. 58 Betul Datuk? 28. 58. Baru 28. Tak, 58. 20 tu 2020. Saya tambahkan negatif. Okay. Beliau mendapat pendidikan menengah di SMJK La Salle. Macam mana sebut tu Datuk? La Salle PJ. La Salle. La Salle. La Salle, Petaling Jaya. Dan melanjutkan pelajaran di Matrikulasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau perasan situ bukan SMK, bukan SMK La Salle, SMJK. Sekolah Menengah Jepun, bukan. Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan La Salle, Petaling Jaya. Okay, dan seterusnya melanjutkan pelajaran di Matrikulasi Universiti Kebangsaan Malaysia, Matrik UKM. Seterusnya menyambung pengajian Sarjana Muda Perdagangan di Universiti Hitotsubashi. Okay, betul saya sebut Datuk? Jepun. Di Jepun, yang merupakan kumpulan pertama pelajar di bawah Dasar Pandang ke Timur. Okay, kalau siapa yang tak tahu Dasar Pandang ke Timur tu, Google balik. Jarah ada. Okay, beliau sangat aktif dalam komuniti dan sehingga kini masih memegang amanah JCKL. JCKL, Charitable Foundation. Kan? Sebuah yayasan milik The Japan Club of Kuala Lumpur yang aktif menyumbang kepada institusi kebajikan di Malaysia. Okey, merupakan pengerusi ahli lembaga pengelola di Pusat Bahasa TEIKYO. Bukan Tokyo, TEIKYO. TEIKYO. Dan menjawat beberapa posisi di anak syarikat kumpulan Universiti TEIKYO. Yang ni Jepun lah. Okay. Tapi di mana di Jepun tu nanti Datuk boleh bagi tahu kot. Dan beliau adalah rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai wakil Bank Jepun di Malaysia, Yasuda Trust Banking Corporation Limited. Pejabat perwakilan di Kuala Lumpur. Okay, atas jasa dan sumbangan beliau terhadap hubungan Malaysia-Jepun, Maharaja Jepun telah menganugerahkan Order of the Rising Sun. Order of the Rising Sun Gold Race pada tahun 2018. Ada typo pula dekat website ni. Okey, tak apa.
sebagaimana yang tertera dalam poster kita, okey, Datuk Zulkifli juga merupakan founder kepada Katana Circle. Jadi nak tahu Katana Circle ni apa, boleh layari website dia sendiri, katanacircle.com. Okey, ada internet kan? Okey. Dan seterusnya, itu sedikit pengenalan yang ringkas mengenai Datuk Zulkifli. Jadi mungkin Datuk sendiri boleh cerita perjalanan beliau di samping membentangkan buku yang beliau sendiri tulis. Jadi saya serahkan, tanpa melengah lagi, saya serahkan pembentangan kepada Datuk. Okey, dipersilakan. Terima kasih Arif selaku pengerusi program kita pada pagi ini. Kepada semua ahli urus setia dalam ENCAR 2020, dan saya ucap terima kasih juga pada Dr. Rusaniza Sharif kerana sudi menjemput saya bagi pihak EDC UIA, dan of course saya ucap terima kasih kepada pihak Youth Business League kerana telah sama-sama mempromosi dan juga melancarkan program kali ini. Nama saya Zulkifli bin Abdul Malik, memang berasal dari Melaka, dilahirkan di Singapura. Saya anak setinggan. Saya dibesarkan di Kampung Setinggan, Kampung Medan di Jalan Kelang Lama. Bapa saya belajar darjah 2, mak saya buta huruf, tetapi saya yakin dan percaya. Walaupun mereka buta huruf ataupun tak belajar tinggi, tapi anak-anak mereka boleh berjaya dengan syarat mereka sanggup berubah. So itulah dia antara puncanya saya menulis buku Samurai Kampung Medan. Okay. Dan izinkan saya share saya punya skrin ya. Silakan Datuk. Okay. Of course buku saya bertajuk 21 Tertib Mazhab Jepun, tetapi sebelum buku ni dikeluarkan, dia ada cerita di sebalik cerita. Dan sebenarnya buku pertama saya ialah buku Samurai Kampung Medan. Ini buku ni banyak berkisah tentang diri saya, teladan dari Jepun yang mana telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir pada Disember 2015. Dari sinilah bermula kisah perjalanan hingga terbitnya buku kedua dan ketiga. Ya. Saya masih ingat lagi ketika itu pada tahun 2000 saya dah mula menjadi mentor kepada ramai ahli-ahli perniagaan di kalangan pelajar-pelajar yang nak berniaga. Antara kumpulan pertama yang saya jadi mentor ialah graduan UTM Melaka, University Technical Malaysia Melaka, di mana saya diberi lebih kurang 20 mentee untuk saya jadi mentor. Dan alhamdulillah semua 20 orang tu tidak makan gaji, semuanya berniaga, alhamdulillah. Dan salah seorang daripada mereka tu memiliki syarikat publishing atau publishing company namanya Muhammad Rashidi. Jadi dia selalu bertemu saya, kata boleh tak dia menulis tentang diri saya, sebab saya banyak bagi mereka pengalaman dan juga tunjuk ajar. Tapi saya beritahu dia memang saya tak pandai menulis dan saya pun tak tahu macam mana nak buat benda tu. Tapi pada tahun 2015, ketika tu saya baru habis main golf, dia telefon saya, "Datuk kat mana?" Saya kata saya dekat Shah Alam main golf. Dia kata nak jumpa, maka kita berjumpa. Tapi pada hari itu merupakan satu turning point bagi saya kerana ketika kami makan tu, beliau bertanya saya. Dia kata, "Datuk, orang Subang Jaya, dia kalau meninggal tanam kat mana?" Saya kata tanam dekat USJ 22. Dia kata besok Datuk punya kubur mahal sebab Datuk akan tanam sekali dengan ilmu. Jadi saya dengar tu saya macam sentap lah. Saya sentap. Jadi dia kata, "Tok, whatever you write," dia kata, sebenarnya akan bukan saja memberi orang tunjuk ajar tetapi untuk jadi kenangan anak dan cucu. Yang itu touches me. Apa salahnya saya menulis untuk saya bagi tahu anak cucu saya siapa tok dia, siapa moyang dia kan. Ini satu benda yang saya rasa penting, dan ketika itulah saya terpanggil untuk menulis buku ini, dan hasilnya begitu cepat sekali, dalam tempoh 3 bulan buku Samurai Kampung Medan telah tertulis. Tapi you all mungkin tak dapat belilah sebab buku ni dah habis. Dan 3,000 naskah yang kami cetak semua habis dijual. Tunggulah edisi akan datang, kita akan publish edisi baru, insya-Allah anda akan dapat buku tersebut. Disebabkan buku Samurai Kampung Medan ni, saya tak sangka ada ramai orang yang mengkritik
mengkritik buku ini, dan alhamdulillah kritik-kritik ini semua kritik yang membina dan membangun. Dan banyak jemputan saya terima untuk buat bedah buku Samurai Kampung Medan. Dari situlah saya dah mula ada follower dan dah mula ramai orang nak tahu tentang macam mana berniaga cara Jepun. Maka saya telah menubuhkan satu persatuan yang dinamakan Katana Circle. Okey. Katana Circle ni sebenarnya satu NGO yang mana semua orang, siapa-siapa yang berminat nak berniaga, nak belajar berniaga cara Jepun boleh datang untuk belajar dengan kita. Sorry kalau internet line saya tak berapa tak stabil maaf. Dan apa tu kerana bagi saya kalau kita beragama pun ada mazhab, kan? Ada mazhab. Kenapa bila kita berniaga kita tak ada mazhab? Kita tak ada satu cara yang kita boleh ikut daripada A to Z, kan? Yang kita kadang-kadang kita cacah marba, kita berniaga macam-macam cara lah kita buat. Jadi last-lastnya kita pun tak tahu what we are doing. So bila saya perhatikan di Jepun, terlalu banyak syarikat yang melebihi 100 tahun. Okay? Terlalu banyak. Dan in fact, dalam Asia Pacific ni, Japan has the largest numbers of companies who lasted more than 100 years. Contohnya Ajinomoto, Panasonic, Nikon, ini nama-nama biasa yang kita dengar ni. Tadano, these are big names yang dah lasted for more than 100 years. Why? Why can they last over 100 years? There must be something yang mereka lakukan menyebabkan syarikat mereka kukuh dan stabil untuk sekian masa. Jadi di situ saya memang dah tahu tentang benda-benda ni, maka apa salahnya saya berkongsi dengan ramai orang, sebab hingga kini sekarang pun saya menjadi ahli lembaga pengarah pada lebih 10 syarikat multinasional di Malaysia ni, Malaysia Jepun di Malaysia. Saya penasihat dan juga jadi chairman banyak syarikat Jepun di sini. Jadinya saya faham cara mereka bekerja dan sebagainya. Saya sendiri pun pernah bekerja dengan orang Jepun. Sebelum saya jadi partner orang Jepun dan sekarang jadi penasihat orang Jepun pula. Jadi makanya saya ada banyak pengalaman yang saya boleh bukukan. Di situlah saya kata Katana Circle kita boleh buat bedah buku. Di situlah saya buat 10 siri bedah buku di Katana Circle di Subang Jaya. Dan di situlah saya jemput 10 orang daripada partisipan-partisipan itu untuk ikut saya ke Jepun untuk melihat sendiri apa yang mereka telah dengar dari saya. Jadi kebanyakan yang hadir itu merupakan product owner atau orang pemilik syarikat yang saya bawa ke Jepun, dan kebanyakan mereka jualan mereka lebih kurang 30 juta hingga 50 juta setahun. Tapi mereka berimpian untuk mengembangkan bisnes mereka untuk mencecah 100 juta, 200 juta dan seterusnya. Maka bila saya bawa mereka ke Jepun selama seminggu, saya bawa mereka melihat syarikat 100 juta, saya bawa mereka melihat syarikat 500 juta dan juga syarikat 1 bilion. Saya kata, this is your pathway, inilah hala tuju you. Satu hari you mungkin akan jadi 100 juta, 500 juta dan 1 billion dollar company. So you must understand the way they think, their mindset. That's very important before kita nak ke arah tu. Alhamdulillah mereka dapat menilai sendiri apa yang saya dah ceritakan, dan apa yang pengalaman yang saya berikan, dan dari situlah timbulnya buku 27 tertib mazhab New Jepun. Sikit saya nak terangkan tentang Katana Circle ni. Katana Circle ni kalau you tengok perkataan yang tengah-tengah tu, itu maksudnya katana. Yang keliling tu circle lah. Katana ni ialah kalau kita biasa dengar merupakan sword ataupun pedang. Di Jepun zaman dulu, cuma samurai aja boleh pegang pedang katana ni. Sebab apa? It's a weapon. It's a killing weapon. Jadi kena ada lesen untuk ada pedang katana ni. Jadinya untuk anda memegang katana ni, anda mesti ikut code of ethics yang dinamakan Bushido. You must have the Bushido code of ethics in order for you to hold benda tu, kerana orang tu tak boleh sebenarnya nak bunuh orang dan sebagainya. Dia ada code of ethics dia in order for them to be a samurai. Okay? Dan tapi bila zaman Meiji berlaku, masuk zaman Meiji yang mana samurai tak ada lagi dah, tak dibenarkan lagi, tentera take over dan sebagainya, dan maharaja sudah mula jadi modernized. Dan what happen is that code of ethics ni masih kekal. The Bushido spirit still remain until today, tetapi ke mana dia pergi? Dia pergi dalam masyarakat dan juga para peniaga. Jadi bila saya join satu syarikat yang saya kerja yang pertama, iaitu Yasuda Trust Bank, saya perhatikan mereka mengamalkan code of ethics Bushido ni dalam perniagaan mereka, dalam cara pengurusan mereka. Jadi, dan bukan saja bank yang saya kerja, syarikat-syarikat lain semua mengamalkan benda yang sama, the so-called di Bushido spirit.
Di situ. Dan wa yang ini maksud wa ni, circle tu ialah harmoni. Dalam bahasa Jepun maksudnya harmoni. Jadinya harmoni ni amat penting dia kata. Kalau nak satu negara tu, satu syarikat tu, organisasi tu tenang dan baik, dia kata kena ada harmoni. Harmoni ni boleh tercapai bila kita mendahulukan keharmonian kelompok atau kumpulan lebih dari kita. So if you always put your group or your society first before yourself, then you have a very good society. Tetapi kalau kita gila jawatan, kalau kita terlalu taksub dengan perkara hal-hal diri sendiri, jadi itu semua tak sihat untuk suatu perniagaan atau organisasi. Okay? Dan itulah bermulanya buku Mazhab Bahasa Jepun dikeluarkan. Pada hujung sesi ini, insyaAllah saya akan buat sesi soal jawab. Let me just run through whatever I like to share with you. Lepas pada ni mungkin kita boleh bertukar-tukar fikiran atau kita boleh bersoal jawab tentang buku ni. Saya tak boleh nak terangkan 27 tertib tu dalam masa sejam ni, insyaAllah, tapi saya akan pilih beberapa topik yang saya rasa sesuai untuk anak-anak semua. Sebab saya masih teringat ketika saya di tahun 3 di Tok Sebastian University. Tok Sebastian University ni merupakan universiti, kalau di US is equivalent to Harvard lah. Okay. Meaning that bila saya tamat tahun 3 je saya ada 7 offer kerja. Belum habis belajar lagi. Baru tahun 3 nak masuk tahun 4 dah ada 7 offer kerja. Yang mana 5 daripada bank, 2 daripada syarikat multinasional. Untuk melamar saya bekerja dengan mereka dan dia bagi surat dinamakan NAITE. NAITE ni maksudnya letter of offer but in a condition that you graduate lah. Maknanya kerja dah dapat, asal graduate, the position is yours. You can choose. Okay. Dan akhirnya saya memilih the Yasuda Trust Bank untuk saya bekerja di keras atas nasihat profesor saya. Dia mengatakan bahawa kita ni Zul, kalau nak bekerja, biarlah bekerja dengan syarikat yang besar. Kerana apa? Syarikat besar ni ada peluang untuk belajar dan training. Dan itu bila saya rasa nasihat beliau memang benar sekali. Ketika saya join the Yasuda Trust Bank, saya masih ingat lagi pada tahun 1988 bulan April saya join the bank upon graduation dan saya diiktiraf sebagai pekerja macam lokal Jepun lah. Dianggap saya just like another Japanese who join the bank. So bila saya keluar negara, saya dianggap sebagai expatriate. Jadi di situ saya mula diajar. At that time I was the only foreigners yang diterima untuk program 146 orang ditawarkan pekerjaan tu, saya seorang aja foreigners. Dan saya masih ingat lagi macam mana Yasuda Trust Bank ni dia begitu mementingkan the spirit of Bushido ni. Salah satunya ialah dia kata, bila saya, pada hari yang saya daftar di bank tu, kita ada 146 orang dan the president start bagi ucapan dia dan sebagainya. Lepas tu dia welcome us and dia minta kita bawa satu salinan ijazah kita. So, kita pun naik ke pentas bagi ijazah kita, dia koyuk-koyukkan ijazah kita tu, dia pembaling dalam satu kotak yang besar. Hati saya terkata, wow, susahnya saya belajar kan, tetapi senang-senang je dia baling saya punya ijazah tu dalam kotak besar tu. Tapi selepas saya duduk dan sebagainya seperti kita, Presiden menyambung ucapan dia kata, I'm sure you'll be asking why I did that just now. I just want you to forget your background. It's not important anymore. Whatever you learn in the university is just basically to qualify you for an interview. That's all. But here in the Yasuda Trust Bank, we will build you to become the best or greatest banker in the world. Itu janji dia. Dia cakap macam tu. Jadi dia kata, you are now recruited in this bank because our vision is to go global. And you are the one who going to make sure that this bank go global. Betul, apa yang dia cakap tu semua berlaku pada diri saya. Dan dia pun bagi kita satu dictionary sebagai door gift kita, dictionary, dan juga satu gift di mana lencana bank yang tersemat dekat kod kita. Dan kita dibawa ke satu training center. Bila dia cakap, I will teach you to be a greatest banker in the world, I was expecting something so great. Apalah Jepun ni nak ajar kami nak jadi greatest banker in the world ni kan. You know what they taught us? For 3 months, we are supposed to submit 200 to 300 pages of kertas tulisan nombor 0 sampai 9. Kan macam punya budak tadika, tulis nombor 0 sampai 9. Itu dia suruh kita
tulis hari-hari dan kita submit every day. Besides we have other, kita adalah macam game permainan, belajar macam mana nak buat customer service, ada banyak benda dia ajar. Tapi that is one thing that they every day emphasize, a banker must know how to write figures correctly. Itu aja. So menunjukkan dalam Bushido ni kena asaskan yang betul, betulkan yang asas. So anda semua sama juga. Bila kita you graduate, when you start working, make sure whatever you need to do correctly. And asasnya kena betul. Kita tak boleh just jump queue dan sebagainya. We need to do according to tertib-tertib dia. Di situ yang keluar tertib-tertib ni. Okay? Dan I remember whatever he told me dalam ucapan tu memang tepat berlaku bagi saya. In fact pada tahun 1993 saya diarahkan untuk membuka cabang bank tu di Malaysia, and I become the chief representative of the bank here in Kuala Lumpur, kan? Dan kemudian saya buka cabang kita di Labuan, Sabah, di Labuan Walah Persatuan Sabah, Wilayah Persatuan Labuan, kita punya cabang bank di sana. Jadi ini semua anak-anak semua, apa yang saya lalui ialah satu proses ni. Kalau kita nak berjaya, tak ada choice, kita kena ikut proses. Tak ada anak-anak yang terus berlari, dia mesti lahir, merangkak, lepas tu dia kata orang memapah, kemudian dia bertatih, mana boleh berlari. Jadi this is very important. Kalau nak berjaya, kita tak boleh kata jump gun, tak boleh. You need to go through a process. Jadi ini yang telah dilakukan oleh banyak syarikat Jepun. Every time they want to start something, they always make sure the foundation is good, asas tu betul. Dia betulkan asas dan dia sentiasa make sure that all the fundamental that they have created or they have announced, vision and mission, dia akan fulfill seriously dan diligently. Itu is very important. Macam saya masih ingat pada tahun 93 bila saya start balik ke Malaysia. Ketika itu Twin Tower Petronas sedang dibina. Bangunan saya tak jauh daripada bangunan Twin Tower tu. Saya tengok tiap-tiap hari bunyi gedung, tapi tak nampak pun bangunan naik. Bertahun-tahun. Setahun, 2 tahun tak ada. Bunyi building a strong foundation before the Twin Tower rise up. Yeah? Bila rise up tu cepat. Tetapi ketika buat foundation tu, take a longer time. In fact, compared to nak build the thing, the foundation was take a very long time before they establish atau they erect the two towers. Jadi anak-anak semua, itu satu contoh yang kita boleh nampak depan mata kita bahawa in order to have a very strong sustainable business, you must have a strong foundation. Okay, foundation itu datang dari mana? Nanti saya akan nasihat juga. Saya akan bagi coaching kalau siapa yang berminat how to establish a very strong foundation before you embark into whatever you want to do, either to build a career atau dalam perniagaan, you must have a strong foundation. Okay, ini antara yang saya ada nak memilih beberapa topik dari buku ni, bukan semua, saya akan pilih a few. Antara yang pertama yang saya nak share dengan anda ialah perkataan Dotoku. Dotoku ni sebenarnya implemented pada dijadikan satu pelajaran asas bagi orang Jepun pada tahun 1875, 1875 dah mula. Ini pelajaran moral di Jepun. Dan pelajaran ni bukan pelajaran yang biasa-biasa, yang bukan pelajaran yang berterusan daripada anak tu mula umur 7 tahun hingga 14 tahun, for 7 years. In fact, from umur 6 tahun hingga umur 14 tahun tu, pelajaran ni continuously. Dan pelajaran moral di Jepun tidak diajar pada waktu moral saja, tidak. Setiap kali pelajaran matematik ke atau pelajaran sains, fizik ke atau kimia nak dimulakan, dia akan touch a bit on moral. Jadi whatever you do, you must have satu sikap bahawa apa yang kita buat, kita kena fikirkan alam semula jadi dan juga orang ramai insan satu dunia. So it's very important. Bagi mereka, moral bukan sekadar diajar pada waktu moral classes, tetapi diajar setiap kali sebelum bermulanya pelajaran. Jadi that's how the Japanese started the moral studies, nama Dotoku. Antara topik-topik penting dalam pelajaran Dotoku ni ialah pertama, menempati waktu. Itu sebab orang Jepun dia very precise, dia very punctual because dia diajar sejak umur 6 tahun. How important to menjaga waktu. Okay, dia bukan cakap menepati waktu, menghormati waktu. It's different lah, menghormati. Menghormati waktu mana bukan saja dia hormat waktu diri sendiri, dia hormat waktu orang lain juga. Dia kata kalau dia lambat dia akan menyusahkan orang. Jadi dia try their best not to be late.
because they are afraid that it will also jeopardize other parties, yang menyebabkan dia lambat, menyebabkan orang lain pun jadi ada masalah. So they thought about it. In order to do that, dia orang ada 2 kali loceng berbunyi, ada 2 kali tau. Katakan loceng pertama berbunyi, semua pelajar akan duduk diam, mana berhenti apa saja dia buat. Lepas tu loceng kedua berbunyi, baru mereka bergerak kepada destinasi baru ataupun kelas baru dan sebagainya. Jadi 2 kali bearing. Dan ini satu. Tetapi kalau ada sesiapa yang silap itu, on the spot dia akan didenda dan dimarahi dan sebagainya. Jadinya dia orang tak tunggu ada satu masa untuk public caning, no. On the spot, you are wrong. Sebenarnya bagi dia orang bila seseorang tu lewat, dia akan menyusahkan orang lain. Jadinya the senior must make sure that the junior will always be punctual. Itu kena kerja senior untuk memastikan adik-adik dia, junior dia sentiasa menepati waktu. That's one thing. Kedua, dia diajar tentang jangan membazir. Ini kalau kita dalam orang Islam, kalau kata membazir ni kita dah seangkatan dengan syaitan. Kan? Jadinya sama dalam orang Jepun, dia kata membazir ni sesuatu is a bad word. Dia kata keuntungan boleh lahir bila kita kurangkan pembaziran. We can make lots of profit when you reduce kata orang pun pembaziran. Then you make money gitu dia. Jadinya dia akan ajar anak-anak ni tentang satu topik namakan the broken crayon. Jadi kadang-kadang crayon bila dah patah, orang nak buang. Tapi macam mana dilakonkan supaya yang crayon nak patah, nak dibuang ni akan merayu, tolonglah jangan buang aku, because I'm still useful, okay. Jadi dia buat dalam bentuk drama, dia bentuk lakonan untuk supaya masuk dalam minda bahawa jangan simply just throw things away. Benda boleh pakai, make sure pakai. Pembaziran mesti dielakkan. So these are the things. And then dia akan juga gunakan topik semut sebagai kerjasama, teamwork dan sebagainya. Jadi banyak topik-topik yang yang diajar dalam moral ni. Kalau you can Google Dotoku, you have all the list of Tapi tak payah nak Google lah. You beli buku saya dah tulis dalam tu. You bacalah apa yang saya masukkan Dotoku dalam buku 27 tertib mazhab Jepun. You can read that. Ini yang satu penting. Jadi ini anak-anak semua, kawan-kawan anak adik anak-anak semua. Kalau kata kita moral tak bagus, tak ada maknanya hidup kita ni. Moral is about integrity, moral is about amanah, moral. Jadi bagi saya memang perkara ni amat penting untuk kita jadi insan yang baik. Moral tu kena jaga. Malahan saya bila kerja bank tu, saya diarahkan tidak boleh berada di kawasan maksiat. Contohnya, how we jaga kita punya reputation best bank kita tu supaya tak dikelihatan kawasan-kawasan maksiat dan sebagainya. Sebab dekat Jepun pun adalah kawasan-kawasan yang di-call black area ke red zone, whatever they call it, yang mana memang ada unsur-unsur judi, pelacuran dan sebagainya. We are not supposed to be there. So, untuk jaga kita punya image bank kita. Jadi these are all things yang diajar ketika saya start join the bank. So Dotoku merupakan asas awal yang mana anak-anak ni diajar daripada umur 6-7 tahun hingga umur 14 tahun. Moral tu dia. Sebab tu you can see that the Japanese macam robot lah. Habis tengok bola dekat stadium masa dekat World Cup tu, dia bersihkan stadium, betul tak? Itu bukan kata dipaksa tu, dia dah naluri dia, tak boleh tengok sampah. Naluri dia nampak sampah, dia akan kutip. They don't wait for another person, they will do it. Dia akan buat. Jadi kalau cubalah you buang sampah dekat Tokyo, kat Jepun, even kat Singapura lah, mesti ada anak-anak Jepun, anak Singapura yang angkat sampah untuk you tu. Dia tak akan marah you, tapi bagi dia tu salah, dia buat je. Dia tak tunggu orang lain untuk buat kerja tu. Supaya juga kalau you pergi dekat R&R Jepun, you pergi kat McDonald's atau KFC Jepun kan, you will always see that the clean table for you to eat. Why? Because the person yang dah makan tu, dia akan bersihkan meja tu, dekat tepi meja tu ada kain lap. Lepas tu dah letak tray, dah letak tempat counter return tray, they make sure they just wipe the table, clean up the table so that the next person yang datang makan dah senang dah. Jadi ini menyebabkan dia orang tak perlu ada cleaner dekat restoran-restoran kerana kita do our part. So that's how the Japanese train their people. Okay? Jadinya kita boleh banyak belajar daripada Dotoku ni. So next, saya nak kongsi satu lagi topik yang agak menarik juga. Yang ini dinamakan Mizukara. Mizukara ni bangkit buat tanpa disuruh. So you buat tanpa disuruh.
Janganlah nak disuruh-suruh. Kita pun dah graduate, dah jadi mahasiswa kan. Kita nak akan masuk to the working society, kita tak perlu disuruh-suruh lagi dah. Nak suruh apa ni? Suruh benda-benda yang basic lah. Bukan kata nak suruh buat benda-benda yang luar biasa. Benda yang biasa-biasanya je. Contohnya jaga kebersihan, jaga kesihatan diri kan, jaga penampilan, jaga kita punya attitude. These are all the basic thing yang kita harus jaga kerana secara tak langsung kita menjaga maruah keluarga kita sendiri. So Mizukara ni dah jadi satu benda yang ibarat dia menjaga maruah. Dia akan bangkit buat tanpa disuruh. Kalau nampak sampah dia angkat, dia buang gitu saja. Jadi dia Mizukara contohnya dia dah jadi perkara lazim bagi mereka untuk datang on time. Kalau meeting start pukul 11, makna 10.50 dia dah standby. Bukan kata meeting start pukul 11 datang pukul 11. Kan. Jadinya these are all the basic thing yang Mizukara ada dalam orang Jepun, whereby dia bangkit buat tanpa disuruh. Dia tak payah lagi siapa-siapa nak ingatkan dia, nak remind them, because they know that is their responsibility. Jadi ini Mizukara satu topik, kalau saya nak kupas mungkin buat satu seminar khas untuk Mizukara saja. So maybe later we can have this topic to discuss about. Okay, next, omotenashi. Ini satu lagi benda yang atau shinsatsu ini yang mana orang Jepun memang amat titik beratkan. Okay, kadang-kadang dia kata orang Malaysia terkenal dengan kindness. Kita satu society yang bersopan santun, berhemah sebagainya. Orang Melayu terkenal dengan itu. Tetapi bila dikaji, compare kita dengan orang Jepun. Saya pernah tanya orang Jepun, how do you compare the Japanese punya kindness dengan the Malaysian kindness? Dia kata, yes, Malaysian are very kind, dia kata, but they are not to the level of omotenashi. Omotenashi ni dia kindness dia tu kata orang pun luar dalam lah. Nampak di luar, nampak di dalam kindness. Contoh katakan saya offer lah Arif jom. Arif kata, Tok nak mana? Saya nak pergi Kelang, boleh tak tumpang? Saya kata boleh. So I'm kind kan? Tok Arif, I'm kind lah, saya nak tumpangkan dia daripada Ulu Kelang nak pergi ke Kelang contohnya kan. Jadinya tetapi along the way saya singgah banyak tempat. Sepatutnya Arif kalau naik MRT ke LRT ke, dia akan sampai ke destinasinya dalam masa sejam. Tapi disebabkan saya tumpangkan dia 3 jam baru sampai destinasi. Why? Because saya singgah. Saya singgah kejap dekat Batu Cave lah. Saya singgah kejap kat tempat lain buat kerja saya. Lah dia sampai. Jadinya di situ dia kata your kindness tu tak pure. Patutnya at least you tell Arif, I boleh tumpangkan you, tetapi dalam perjalanan ni saya akan singgah beberapa tempat. Okay or not? Kalau tak okay, might as well you naik lah public transport. If not, you can tumpang saya. Itu maksudnya omotenashi. Maknanya bila you offer orang satu kindness, tetapi it's beyond kindness. You even care about the result. Sama juga. Tiba-tiba kawan kita, Arif boleh tak tumpang tidur rumah tu? Sebab semalam saya balik. Datang rumah. Kebetulan Arif ada you punya bilik guest room kat rumah. Datang. Bila datang tidur, inilah bilik. Tidurlah. Macam tu je. Tetapi bila cakap omotenashi ni, dia akan make sure dia akan ganti lapik tilam. Dia akan ganti lapik bantal dan siapkan satu tuala bersih. Itu omotenashi. Bukan sekadar menumpangkan orang tidur, tetapi to the extent that dia siapkan benda-benda yang asas lah. Takkanlah kita nak kasih bantal yang memang dah ada Elio kita. Jadi kita kasihlah bantal yang bersih, kita punya bedspread yang baru ataupun yang bersih, kemudian kita bagi tuala untuk mereka tidur rumah kita. This kind of thing, ini membezakan. Bila saya tanya orang Jepun, dia kata, yes, Malaysian are very kind. Tetapi not to the extent sampai tahap omotenashi ni. Jadinya ini yang kita nak terapkan. Dan kalau kita berniaga, kalau kita boleh treat our customer like a king, omotenashi ni, you win. You menang. Apa-apa perniagaan sekalipun, apa-apa pekerjaan you buat sekalipun, kalau you do your kindness to extend sampai tahap omotenashi ni, your boss will like you, your customer will love you, and of course you win. You menang. Jadi ini yang kena terapkan dalam jiwa kita. Next, sense of shame. Orang Jepun ni dia bila malu dia sanggup bunuh diri, dia harakiri. Dia panggil harakiri, dia potong perut dia. Tapi kita tak nak lah, orang Islam kita tak benarkan haram untuk kita bunuh diri kan, tak perlu. Tapi sekurang-kurangnya kita ada perasaan malu lah. Malu ambil rasuah contohnya. Malu potong queue, malu buang sampah, malu datang lambat. Ini semua kena ada perasaan malu. Inilah datang lambat dalam majlis, tapi datang macam diva. Salam-salam orang lagi. Orang tengah majlis, tengah berjalan, dia sibuk nak salam orang. Mengganggu majlis, contoh kan.
Begitu je macam kita sembahyang Jumaat. Kalau datang lambat duduk belakang je lah, nak langkah-langkah orang apa hal kan. Jadi benda-benda macam ni semua maknanya dia tak ada sense of shame. Dah datang lambat tapi nak duduk saf pertama. Nak duduk saf pertama datang awal. Contoh kan ini yang dan sama juga dalam mesyuarat dan sebagainya datang lewat. To me ini kalau sebab dia rasa dia hebat, dia mungkin pengurusi, dia boleh datang lewat. No, tak ada. Kita ada apa kata namakan sebagai leadership by example. Kita ada sense of shame bila kita lewat kan. Dan bagi orang Jepun to say I'm sorry I'm late is a bad word. Itu tu dah bad word dah. They will never say I'm sorry because I'm late. No. Dia rasa dia nak lambat, dia dah beritahu setengah jam awal, I will be late. Dia akan beritahu setengah jam awal, dia akan lambat. Jadi this kind of things. Jadi kita ni bila tak ada sense of shame dari peringkat kepimpinan, contohnya kita sebut tahu kan, negara kita antara negara korupsi nombor 1 di dunia, dan ahli politik kita merupakan yang terkotor. Benda-benda macam ni semua yang menyebabkan kita kena ubah. Let them, biar dia orang. Tapi you sebagai generasi yang akan datang, you must have sense of shame. Kena ada. Malu pada Allah is the best lah. Malu pada Allah, pada parents kita, maruah keluarga, malu pada masyarakat. Malu dia beritahu, tak sangka anak Haji Malik kampung Medan tu macam tu perangai. Tak mau macam tu. Kita tak mau kita nama bapak kita disebut-sebut sebagai satu benda yang tak baik. These are the things yang kena ada dalam diri. Dan di Jepun memang benda ni biasa. Bunuh diri bagi dia orang satu benda yang dapat apa kata orang pun kehormatan. Sebab apa? Dia mengambil jiwa dia because dia take responsibility for the mistake he or she did. Okay? Even for instance, kapal terbang Japan Airlines jatuh terhempas. Kenapa dia punya chairman kena berhenti? Bukan dia yang bawa kapal terbang, tapi dia ada sense of shame. Malu, maka dia letak jawatan. Jadi benda-benda macam ni mesti ada dalam jiwa kita kalau jadi pemimpin yang baik atau membina satu perniagaan yang bagus. Okay? Dan ini yang paling last lah yang saya nak kongsi dengan anda semua. Omoyari ni. Ini common sense lah. Common sense. Common sense ni kalau kita tak gunakan, the problem with our people today lah, maaf saya kata, common sense is no more common. Itu yang masalah kita. Common sense ni kalau kita semua uphold common sense. Common sense contoh yang paling simple je lah. Macam saya sebut, jangan buang sampah tu common sense kan. Kalau rumah sikit nak sepah. Tak nak sepah, kenapa kat luar nak sepah? Jadi contohnya. Kalau kat rumah kita biasa lepas makan, kita akan basuh sendiri, letak di dapur. Apa salah di restoran lepas makan letak kepada tempat kita pulangkan tray tu, counter return tray and return back, and then make sure that the table is clean for the next person to come untuk makan tu lebih bersih, dah sedia ada. Potong queue contohnya. Ini semua ni common sense. Apa perasaan kita kalau orang potong queue? Kenapa pula kita nak potong queue contoh kan? Sama juga. Banyak common sense ni yang dalam Jepun punya Omoyari ni, dia meletakkan diri dia dalam keadaan orang lain, the next one. Itu dia banyak tekankan. Apa-apa dia nak buat, dia fikir apa orang akan fikir. Apa orang. Dan sekarang ni saya lihat macam syarikat gergasi, contohnya macam Panasonic. Kalau you beli satu fridge baru lah, refrigerator yang baru, they will call for delivery. Sebelum sampai ke rumah kita yang dia nak hantar, dia boleh tanya pula, is there anything that you wish us to buy or what? Before kebetulan kami nak ke rumah you. Maknanya dia bagi servis, extra servis yang tak kena-mengena pun dengan apa yang dia jual beli. Sebab dia tahu orang yang membeli ni merupakan orang elderly, orang tua, warga emas. Maka dia akan call. Aunty ada apa-apa ke nak beli? Saya on the way nak rumah aunty ni nak hantar barang. Okay. Lepas tu dah fix all the refrigerator yang lama dia tolong buangkan, dia kemaskan, dia bersihkan. Dia tanya lagi, anything you want me to help you? Well, I'm here. So servis dia bukan sekadar hantar refrigerator je, tetapi dia even do extra thing. Ini kata orang dia membeli jiwa. Nemawashi, dia beli jiwa pelanggan dia hingga pelanggan dia love them so much, and of course you win the business. Bila you pandai jaga hati pelanggan, you win. Jadinya kita harus ada sikap-sikap lah. Omoyari ni pun ada topik yang kalau saya nak berbual, banyak sangat contoh-contohnya yang kita boleh bagi. Sebab kalau kat Jepun, kalau you letak basikal tepi jalan tak hilang pun. Sebab dia kata kalau aku curi, apa jadi orang ni balik tak ada basikal dia? Dia fikir macam tu je. Jadi dia akan tak adalah kecurian. Sama juga. Macam kalau you masuk kat banyak pekan-pekan atau kampung-kampung Jepun, tepi jalan banyak orang jual buah-buahan. Buah-buahan, diletak buah-buahan dah diikat-ikat dalam plastik semua tu. Kemudian sebelah ada tabung. Kata satu pack ni katakan 100 yen sebelah tabung. Kalau kat Malaysia apa berlaku?
Saya rasa buah-buah tu dengan tabung sekali hilang. Jadinya ini justru bila ada umur yari ni orang takkan buat lah. Orang kata, kalau aku curi buah orang ni, apa jadi income dia kan. People start thinking about that. That's why you tak nampak perkara tu. Tak percaya you cubalah. Kalau you ke Tokyo ke Japan kan, you tertinggal barang atau hilang barang, I'm sure you get back your things. You get. Saya banyak kali dah benda tu berlaku yang mana kita dapat balik barang kita kerana orang takkan ambil benda yang bukan hak milik dia. These are all common sense. Bukan barang kita, jangan ambil. Kalau kita punya, kita ambil lah. Jadinya ini common sense. Ini common sense yang paling asas di Jepun dan negara maju yang lain, yang mana kalau dia tinggal jaket ke apa dalam kenderaan awam, you will get it definitely. It happened to me when I was in Australia. Saya tinggal jaket saya dalam bas. Dalam bas saya tunggu, alamak, bila sampai hotel, mana jaket rupa sangkut dekat belakang, dekat kursi tu, saya turun gitu je. But later on, when I call, they just ask me which bus you take, what kan. Dia kata, okay, nanti dia check. They come back to me, yes, now their jacket is at dekat dia punya depo, you can come and collect. So saya pergi, saya naik train pergi ke depo di Australia tu untuk ambil saya punya jaket. Tapi rupanya bila nak balik tu, bus tak ada lagi. The staff send me to the nearest station in order for me to go back to my hotel. These are tadi yang saya sebut omotenashi dan juga omoyari berlaku. Negara maju banyak tu, tapi kita sebagai negara Melayu, orang Islam, I think we should uphold to that because itu semua telah diajar oleh kita punya ibu bapa kita. Ini saya petik daripada Rektor UIA, Tan Sri Zul, rakan baik saya, kawan baik saya. Tan Sri Zul selalu sebut, sebenarnya Tan Sri Zul punya bapa ni, apa tu, arwah Cikgu Razak, Datuk Razak ni, memang saya punya mentor. Jadi bapa Tan Sri Zul merupakan pelajar di Hiroshima University ketika Perang Dunia Kedua berlaku. Arwah dah meninggal lah. Tapi bukan meninggal sebab bom, dia meninggal tua kan. Tan Sri Zul ni dia anak kepada arwah Cikgu Razak tu. Kalau you akan Google buku Cikgu Razak, Debu-Debu Hiroshima. It's a very good book for you to baca tentang arwah bapa Tan Sri Zul. Okay. Dan Tan Sri Zul selalu sebut, dia kata orang Melayu ni kaya dengan budi bahasa, budi pekerti dan akal budi yang tinggi. It's all related to budi actually. Budi ni kata, hinggakan kita punya pantun pun katalah. Kita kata, kita budi tak boleh balas lah. Budi di bawah mati. So kalau kita ada sikap berbudi, I tell you, you will win. Tak kira di dunia, akhirat you win. Dan kita telah dididik oleh tok nenek kita dari kecil sampai kita dewasa tentang perkara ini. Cuma kadang-kadang kita lupa nak berbudi bahasa. Attitude kita, budi pekerti kita, body language kita kurang menarik. Akal budi kita, common sense kita entah ke mana. Sebenarnya kalau kita, akal budi is common sense lah. Okay? Kalau tiga-tiga benda ni kita dah ada dah dalam orang Islam, dalam orang Melayu, orang Malaysia, kita ada benda ni. Kita ada diajar tentang gotong royong, kita diajar tentang berbudi pekerti, bersopan santun, segalanya dah diajar oleh ibu bapa kita, tok nenek kita. Cuma sekarang kenapa kita tak praktikkan? Tan Sri kata kalau orang Melayu, orang Islam berpegang kepada tiga perkara ni, dia kata kita akan jadi the champion of the world. Game, okay? Sebab dulu-dulu kita hebat. Kenapa sekarang kita kurang hebat? Why? Kita dah lupa tentang berbudi bahasa, kita lupa untuk berbudi pekerti dan akal budi kita dah ke laut. Jadinya itulah yang kita kena ubah sikit. So I thank Tan Sri selalu pun ajak-ajak saya untuk bercakap di UIA dan sebagainya. Masa beliau chairman di USIM pun saya banyak berbicara dengan pelajar di USIM ya. Dan cuma anak-anak semua saya nak kongsi sikitlah dalam masa lagi lebih kurang 10 minit ni, ada beberapa perkara yang penting ya. Sekarang anda semua bakal graduate dalam era industri 4.0. Okey. Apa-apa belajar pun kena ada sedikit ilmu tentang digital dan juga robotik dan sebagainya. Sebab suka tak suka kita dah masuk era tu. Kita dah masuk industri 4.0. Tetapi sebenarnya negara Jepun, Jerman dia dah masuk society 5.0 dah. Okay. Kalau kita tengok dulu, tok nenek kita mungkin dia zaman memburu ada, zaman bercuri tanam. Lepas tu bila Tun Mahathir masuk jadi Perdana Menteri, negara kita ubah jadi negara industri. Lepas tu sekarang kita dah jadi information society, sekarang ni industri 4.0. Tetapi dalam society 5.0 orang dah masuk creative society. Yang ini yang you all kena bersedia because you akan besar
dalam era Society 5.0. Di situ saya akan terangkan pada anda yang minat nak berniaga, macam mana nak buat perniagaan untuk menyediakan diri anda masuk dalam era Society 5.0 ni. Jadi this one. I will have another session. Hari ni tak sempat nak serangkan semua, tapi I just want to tell you that today you are already dalam industri 4.0. Are you equipped with all the skill and also expertise in order to jump into the working environment ke atau to start up a business? Are you there? You have the knowledge ke tidak? Jadi ini amat penting untuk kita faham bahawa kita sekarang berada dalam era IR 4.0 dan kita ke arah Society 5.0. So be prepared. Ini saya nak beri sedikit saja dia punya apa tu kata orang pun pengenalan lah tentang apa tu Society 5.0. Society 5.0 ni sebenarnya diilhamkan oleh Jepun, Jerman dan banyak negara maju termasuk China ni is to support the Industrial Revolution 4.0 yang mana banyak cyber system, cyber space information diguna pakai untuk memudahkan kehidupan kita. Contohlah macam dulu mana orang pakai Waze kan. Tapi sebab kita gunakan cyber space information, kita dah boleh berjalan. Macam semalam saya dari rumah bapak saya dari Kelang nak pergi ke Bukit Jelutong, tak jalan mana dia bawa saya, Waze bawa because dia nak elak daripada jam dan polis punya roadblock kan. So these are the thing. And I'm sure ketika saya tengah memandu tu ada beribu kereta di dunia ni yang memakai Waze juga. Macam mana individually dia boleh support servis kita tu. Inilah dia sistem yang digunakan sekarang ni untuk kemudahan. Sama juga kita ada banyak lagi yang dulu tak masuk akal. Dulu kita tak pernah think about the digital apa tu marketing. Kita tak pernah fikir. Sekarang ni sejak PKP nak makan apa pun panggil GrabFood sampai. Contohnya. These are all the perubahan yang kita lalui. Dan zaman di Jepun dah mula ada kereta tanpa pemandu. Ini maknanya satu hari kalau you perasan sekarang kan Grab car, Grab cakap Grab, kenapa dia gunakan apa tu Grab food ni untuk dapatkan database? Dia nak tahu je di mana orang tu berada, apa diperlukan. Contohlah kalau sekarang ni kan kita menggunakan LRT atau MRT sebagai kita means of transportation. Tapi daripada stesen nak ke pejabat. So dia nak tahu berapa orang daripada LRT Station Putra Heights contohnya ataupun Kelana Jaya yang akan pergi ke tempat-tempat keliling. So dari situ database dah diambil melalui orang ambil Grab car. Dia dah. So one day what happen is that Grab car ni akan jadi Grab car juga tapi tak ada pemandu. Sekarang ni dia bayar you all. Bayar orang jadi Grab car punya, dia bayar. Memang dia rugi je. Dia nak beli data. Dia nak tahu di Kelana Jaya orang pergi Sunway berapa ramai. Di Kelana Jaya orang yang pergi ke Tropicana berapa ramai. Dia nak tahu. Dia nak tahu database. Supaya senang, dia letak kat Kelana Jaya tu pagi antara 8 pagi, 10 pagi, dia kena ada 20 hingga 30 kereta di stesen Kelana Jaya untuk service these people. Tetapi yang bestnya, kereta tanpa pemandu. It's happening. Kalau you pergi ke Jepun ke mana ke, dia orang dah kalau ada parcel kan, dia akan hantar lori, you pun key in lah barang apa nak hantar, berapa berat, you pun dah bawa pembayaran, kemudian bila kata lori sampai, dia kasih you password, you buka pintu lori tu, you letak barang je, lori pun jalan. On the way, lori dah beritahu kawan kita, Arif, dekat Ampang, there's something for you. From Datuk Zul, from Subang, contohnya. Tapi bila Arif buka, lori tak ada driver pun. Tapi lori tu akan bergerak mengantar. This is happening. Itulah dinamakan era Society 5.0 yang memudahkan. So we have more time for ourselves. Jadi orang masyarakat bekerja ni ada banyak masa untuk kehidupan masing-masing. Rather than you are stuck in traffic jam, you are stuck doing things yang you're not supposed to do. Inilah era dia akan datang ni. You must be creative enough to enjoy or to be part of the success dalam Society 5.0. Jadi kedua, diorang dah mula rumah mereka jadi smart home. You tak payah lagi nak log in lah. You bercakap je, pintu terbuka, atau you bercakap je, atau dengan mata you je, lampu boleh menyala as long dari gadget control. Macam saya pergi dekat Panasonic punya R&D center tu, bila bangun tidur je, dekat atas ceiling saya dah tulis dah. Sama ada keluar satu pancaran, menuliskan sama ada saya tidur dengan lena atau tidak. Do my body buat repair dengan baik atau tidak. It's mentioned dekat atas. Kita tahu tahap kesihatan diri saya bila saya bangun tidur.
Bila saya pergi kat cermin nak cuci muka apa semua, dia beritahu dah kat mana kulit kita ni, what type of things we need to makan atau kita letak in order to make sure that kita stay healthy. Malah saya pergi tengok kat cermin tu, dia kata saya lebih handsome ada janggut. Saya pun tak tahulah. Tapi itulah yang diberitahu oleh cermin tu pada saya. So benda-benda ni ada. Dan dia kadang-kadang you pergi kat you punya apa tu peti ais. Dia katakanlah Arif pergi peti ais, nak makan apa hari ni? Peti ais menjawab. According to apa yang ada dalam peti ais ni, yang you boleh buat nasi goreng kampung gitu. Laksa Johor tak boleh sebab timun tak cukup. Dia akan beritahu. Arif, do you want me to order the timun? Dia kata yes je, dia dah online, dah pergi kat Tesco hantar timun ke rumah kita. That's how smart home are today. Dah banyak dah ada di negara-negara maju. So these are society ilmu. Dan kalau barang-barang pula, siapa yang jual barang-barang yang merosakkan bumi, disaman. Disaman. Dia tak ada kira. Kalau you buat barang pakai plastik, saman. Tapi kalau biodegradable, okay. Dia kena biodegradable. Ingredient produk mesti produk-produk yang organik. Tak boleh lagi barang-barang yang tak organik. Siapa pakai barang tak organik, disaman. Itu je era Society 5.0. Kerana apa? Kerajaan dah letih dan juga banyak sangat duit digunakan untuk menjaga kesihatan rakyat mereka. Macam kat Malaysia, obesity contohnya. Sakit kencing manis, sakit jantung, it's a problem today. And then kerajaan terpaksa menguntungkan berbilion duit untuk menjaga kesihatan rakyat kita sendiri. Jadinya kalaulah kita boleh curb this problem, maknanya rakyat kita makan makanan yang sihat, hidup gaya yang sihat, dan of course kita punya hospital taklah perlu banyak terbeban dengan orang-orang sakit. These are the things. Renewable energy akan mula diadakan. Okay, macam sekarang dah ada solar dan sebagainya. Dan dekat Kuantan, saya dekat Pahang ada kilang yang mana dari pelepah kelapa sawit dah boleh convert jadi kertas. These are the things yang the new era of business yang bakal wujud dalam society yang mana anda semua akan berada dalam itu. Okay, saya tak ada slide tadi. Jadi untuk siapa yang berminat lah untuk dengar seminar coaching dan sebagainya, bisa tolong take note ni. Saya akan buat this Wednesday, this coming Wednesday. Siapa berminat, saya tak nak ramai lah. Siapa yang berminat nak berniaga je ni. Yang minat nak berniaga saja datang dengan saya. Kerana saya yakin dan percaya tak semua orang yang berminat nak makan gaji. So, saya difahamkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi bahawa 30% pelajar graduan digalakkan berniaga. Itu KPI pada semua universiti. Jadi I'm sure dalam ruangan kita ni ada berapa orang? Kita ada, saya tengok berapa orang. Saya nak siapa berminat berniaga, you can come to my talk. Saya akan buat pada hari Rabu ni jam 9 malam. Okay, santai-santai kita bersembang, berbual what are the future business yang we can look and you can explore together. Dan saya boleh ajar anda tentang macam mana nak bina bisnes ala cara Jepun. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya cakap terima kasih pada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya, dan mana ni? Dan apa tu, kalau ada apa soalan, mungkin kita ada tinggal 2 minit je. Tinggal 2 minit lagi untuk bertanya soalan pada siapa yang berminat bertanya soalan pada saya. Silakan. Bukan sahaja bertanya soalan, tapi kalau ada macam komen, ada pendapat untuk dilontarkan. Kalau mungkin ada yang pernah baca buku ni kot kan, mungkin nak cerita sikit, nak kaitkan sikit. Jadi bagi saya boleh jugalah pada participant untuk sama-sama participate. Nama participant kan? Participate dalam perbincangan kita pagi ni. Sebab bila premier ni sebenarnya bukan bedah buku tau. Kita bicara buku. Kita bukan bedah, kita bukan doktor nak bedah. Kita bicara buku, kita discuss buku tu. Kita bincang. Kalau pembentang yang lain, dia bentangkan buku orang lain kan. Jadi macam nak kritik tu senang lah. Tapi yang ni anda boleh bagi pendapat sendiri terus direct kepada penulis. Mana tahu mungkin pendapat anda dinyatakan dalam buku seterusnya. Okay, macam tu lah. Jadi saya beri peluang pada semua participant untuk anda ada sebarang soalan atau komen atau nak luah perasaan pun boleh. Baik, mungkin sekarang ni apa? Untuk dia kadang-kadang tu biasalah top kan. Kadang-kadang dia bila dah habis participant dia baru nak fikir soalan.
Jadi sementara korang boleh fikir-fikirkan soalan dulu. Sementara tu saya boleh macam brief sikit lah apa yang simpulkan sedikit apa yang doktor pula. Apa yang Datuk bentangkan tadi. Okey, jadi kalau macam biasanya kan dalam bisnes kita akan dengar macam apa? Kita akan dengar macam perkataan-perkataan istilah-istilah, contoh macam marketing, finance, investment, apa lagi? OAT kan. Okey. Jadi tapi sebenarnya itu istilah-istilah tu first kali perkataan bahasa Inggeris memanglah kan. Dan itu juga sebenarnya mazhab-mazhab yang asalnya, bukan nak kata memang betul-betul 100%, tapi asalnya juga daripada barat jugalah sebenarnya. Daripada macam mana Amerika, negara-negara yang ada industri revolusi yang besar tu menjalankan perniagaan. Okey. Jadi kita dengar perkataan-perkataan macam contoh macam betul Dotoku Dotoku iaitu model Mizukara, Shinsetsu, Sense of Shin and Omoyari dan lain-lain jugalah macam Bushido, Code, Katana dan Wa. Wa ni kalau dalam bahasa Arab dan tapi Wa satu perkataan je, kalau dalam bahasa Jepun maksudnya harmoni. Jadi harmoni tu pentinglah dalam environmental work dalam industri di Jepun. Gitulah. Okay, banyak lagi lah apa yang Datuk kupaskan tadi. Tapi saya dapat soalan di FB live. Okay, sekejap. Okay, soalan di doktor. Doktor lagi. Datuk, maaf. Betul ke ramai pekerja Jepun tertekan? Betul ke pekerja Jepun dari pagi sampai malam bekerja? Overwork lah tu. Macam mana Datuk? Macam mana, apa pendapat Datuk? Itu antara dulu dan sekarang lah kan. Dulu dan sekarang. Okay. Memang satu ketika dulu bila negara tu nak maju, dia work very hard. Dia namakan sebagai lifetime employment tu, Nenko Yoritsu tu, mana kalau dia dah masuk tu sampai anak cucu lah bekerja dengan syarikat tersebut. Dan to them, kalau syarikat berjaya, maknanya hidup mereka selesa sampai anak cucu mereka. Jadi untuk itu dia memang secara ikhlasnya kata pun menumpukan kerjaya dia sesungguh-sungguhnya. Macam saya juga bila saya kerja kat bank, saya kerja average 16 jam sehari. Okay, 16 jam sehari. It's not good, but actually memang itu dah jadi lumrah because saya yakin dan percaya company akan jaga saya. Dan apa yang berlaku ialah bila isteri saya mengandung di luar rahim. Jadi she was bedridden for more than 5 months dekat dalam hospital. Dan dalam kita punya perjanjian dengan majikan, beranak ni tak dimasukkan dalam boleh claim lah, maknanya it's your own lah. Dia medical care ni tertumpu kepada apa-apa penyakit yang lain je lah, tak termasuk beranak ni. Tetapi saya lihat bila bos saya dia risik-risik daripada staff lain berapa saya dah bayar dekat Subang Jaya Medical Center tu, kemudian pada hujung tahun tu amount yang saya bayar di hospital tu jadi bonus saya tambah dengan bonus yang saya ada. Jadinya menunjukkan prihatinnya syarikat terhadap keluarga saya. Dia tahu it's a lot of money been spent for medical, tetapi dia on top that dia bayar juga isteri saya punya belanja bersalin. Itu menyebabkan bagi saya what's wrong for me untuk bekerja keras kalau company boleh jaga saya dan family saya. Jadi ini yang dah ada dalam sebati daripada di kalangan masyarakat Jepun hingga tak ramai yang try to kata orang pun melawan. Tetapi masa berubah. Mereka sekarang banyak melancong keluar negara dan dia tahu lifestyle orang luar yang lain, negara lain. Orang tak ada, di Europe orang kerja 5 ke 8 jam sehari, that's it. Hujung minggu cuti dan sebagainya. Family is everything. Jepun dah mula berubah sebab dalam society 5.0, dia orang kata they want to change. Dia nak ubah benda-benda ni yang mana let the robot take over. Robot-robot ni akan take over, sensor system yang akan take over manusia punya waktu bekerja supaya manusia tu ada masa untuk keluarga dan diri mereka. Ini akan berlaku dari masa ke semasa. In fact dah mula berlaku dah. Dah mula orang boleh work from home, yang mana kalau dulu
Mungkin tak boleh kita dengar bahawa orang boleh work from home, sekarang dah boleh. Jepun pun dah mula fleksibel dari segi itu. Jadinya perubahan berlaku. Jadinya ada sebab kenapa mereka bekerja keras untuk syarikat, dan stress level mana-manalah, tak kira di Malaysia, di Jepun, di Jerman, di Amerika, stress memang ada. Itu stress tu how you could manage your stress. Tetapi kalau syarikat tu pandai bagi kita cara untuk release the stress, macam di Jepun is compulsory, kita panggil sebagai dia panggil refresh holiday. You compulsory, semua kena ambil. Every year seorang kena. Tak ambil pun kau kena bercuti juga. Sampai ke tahap tu syarikat buat paksaan, cuti paksaan kepada pekerja-pekerja mereka. Itu saya harap menjawab pada soalan yang ditanya. Jadi in the end, stres tak stres tu bukan pada individu jugalah sebenarnya kan. Okay. Memang statistik yang itu agaknya memanglah macam kalau kami ni pun dengar macam saya statistik kat Jepun ni pekerja dia itulah satu stres, lepas tu satu lagi macam kadar kelahiran rendah semua. Tapi sebenarnya ada kisah lebih mendalam lagi sebaliknya macam mana yang Datuk cerita tadi. Lepas tu juga menarik juga saya macam dah 2 kali saya dengar tadi, saya ada satu benda yang menarik perhatian saya ialah berkenaan penggunaan artificial intelligence dan robotik lah. Di mana benda ni menggantikan tenaga buruh manusia. Kalau macam kat Malaysia, macam kami, saya belajar sains komputer memang khusus dalam artificial intelligence dan data science. Jadi macam benda-benda macam ni yang macam Datuk cakap tadi, smart home, kereta gerak sendiri semua tu baru ada dalam silibus, baru nak di project kan, baru nak di research kan. Tapi itu kalau kat Malaysia baru nak dikaji, baru nak diimplement dan sebagainya. Tapi kalau dekat Jepun dah buat dah. Dah diganti, tenaga ni dah ganti dah. Jadi kat situlah kita nak tak nak kita kena terima hakikat yang zaman dah berubah. Tak perlu harapkan kereta terbang 2020 ni kan. Kereta gerak sendiri pun kira dah bukan mudah nak buat lah. Banyak etika kan. Sebab artificial intelligence dengan manusia ni masih belum sama lagi, sampai belum tahap yang sama. Masih belum tahap apa orang cakap common sense yang sama lah. Okay. Dan ada satu lagi soalan Datuk. Ada orang tanya, salah satu participant tanya, nak tahu macam mana nak pandai urus modal. Daripada Kantara Muhammad. Sebenarnya ramai orang beranggapan bahawa nak berniaga mesti ada modal. Okey, mesti ada modal. Modal bagi mereka selalunya berkisar pada duit, ya. Tetapi saya nak cerita sikit apa yang berlaku dengan Konosuke Matsushita, founder of Panasonic. Dia kata, bermulakanlah perniagaan anda dengan apa yang Tuhan bagi secara percuma. You must try to understand perkataannya. Bermulakanlah perniagaan anda dengan apa yang Tuhan kasih secara percuma. Itu. Zaman dia kata air percuma, angin percuma, cahaya percuma. Dan dia cuba memikirkan produk-produk yang boleh dibuat dengan apa yang Tuhan kasih percuma. Dalam kaedah kita hari ini, apa yang percuma Tuhan bagi? Network. Jaringan kita. Free. Kita ada network, kita ada rakan-rakan. Inilah dia. Dari network ni macam mana kita nak gembelingkan, menjadikan satu perniagaan ataupun memulakan sesuatu perniagaan tanpa modal. Contohlah, kalau you katakanlah modal tu duit lah sebagai puncanya. Kita gembelingkan 10 orang teman-teman kita yang willing to invest a small amount of money to start up the business. Itu contoh. Kalau katakan, bukan duitlah yang modal, yang bukan duitlah isunya. Katakanlah raw material. Apa salahnya kita patah balik pada konsep barter trade dan sebagainya, yang mana siapa yang ada kelapa, invest kelapa, siapa ada tepung, invest tepung, dan kita buat kuih. Ini semua, dan siapa yang pandai buat delivery. Siapa yang pandai buat online untuk buat marketing, buat marketing. Boleh berniaga tak? Boleh. Dan itulah yang saya laksanakan hingga saya terjebak pada lebih 15 perniagaan tanpa mengeluarkan modal, sebab saya kenang dan guna apa yang dikongsikan oleh Konosuke Matsushita, kata gunakanlah apa yang Tuhan bagi percuma untuk mulakan perniagaan. Saya harap itu dapat menjawab soalan. Jadi pada saudari Kantara ada orang perasan. Okey. Harap menjawab soalan lah ya. Kalau tak boleh lagi mungkin boleh sambung kot. Kalau rasa nak tahu lagi sambung. Boleh datang saya punya next Wednesday punya. Kita boleh buat soal jawab situ. Saya boleh terangkan macam mana nak berniaga yang mana modal memang percuma lah. Ada perniagaan yang
arah lah. Macam marketing pun ada yang cakap marketing ada yang ada cost, ada yang zero cost marketing. Correct. Jadi modal pun lebih kurang juga lah sebenarnya. Bukan tak ada modal tapi bukan berbentuk duit. Gitulah cerita dia. Yang saya faham lah. Okay, jadi ada soalan lain ke? Saya buka lagi. Okay. Jadi saya rasa sampai sini je kot. Okay, jadi terima kasih kepada semua partisipan yang datang dan yang menonton melalui FB Live dan juga yang masuk kepada Zoom meeting sendiri. Jadi saya selaku, jadi terima kasih kepada semua. Terima kasih juga kepada penganjur, organizer dan juga kepada speaker lah terutamanya. Speaker dan penulis buku sendiri lah. Special tu. Ulang balik. Okay, jadi saya daripada pihak organizer juga nak minta maaf andai ada sebarang kekurangan, sebarang kesilapan. Ada orang bagi tahu saya soalan tu, ada satu soalan ni kat FB. Kalau orang tu tak bagi tahu, saya pun tak perasan sebab saya tak boleh sangat nak fokus dua benda. Jadi gitulah. Jadi memang kita gunakan tiga medium. Jadi salah satu lagi ialah website Anchor sendiri, anchor.my.live. Jadi sekali lagi saya beritahu ya, Bibliopreneur 3 ni adalah salah satu, siri Bibliopreneur ni adalah salah satu event yang di bawah program keusahawanan ataupun Karnival Keusahawanan 2020 ataupun nama betulnya Entrepreneurship Carnival 2020 di bawah Entrepreneurship Development Center IIUM, EDC EDC daripada UIA lah, dan di bawah dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi, Ministry of Higher Education, dan di bawah EDC ni juga, di bawah Entrepreneurship Development Center IIUM terdapat beberapa society yang merupakan penggerak jugalah kepada program Entrepreneurship Carnival ni, antaranya Youth Business League, YBL IUM, Entrepreneurship Club, Kelab Usahawanan, Agrosis, Agriculture Siwa kot, dan Kosiswa dan lain-lain lagi. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, lawat page kami NK20 ataupun masuk terus di website kami encar.my, encar.my. Kalau siapa yang belum register lagi, register lah. Masih belum terlambat walaupun ada beberapa event saja lagi yang tinggal. Jadi masih boleh lagi untuk nak register. Masih belum terlambat. Kami masih buka. Jadi dan seterusnya lain-lain organizer lain yang terlibat informasi yang berkaitan juga boleh masuk di situ. Okey. Dan jangan lupa juga boleh lawat website katanacircle.com. Ya Datuk Penting ingat tu website tu. Ya. Yeah. Okey. Jangan lupa jumpa lagi Rabu depan. Bagi siapa yang minat kan, yang malas nak dengar lagi perkataan nak dengar barat punya mazhab untuk bisnes ni, nak dengar yang timur punya, yang Jepun punya, eloklah untuk ikut bersama Rabu ni. Okey, baik, itu saja, sampai di sini saja saya maka berakhirlah sudah event kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah semua, terima kasih. Saya mohon diri. Terima kasih Datuk. Sama. Terima kasih Datuk. All the best, Arif. Okey, insyaAllah.